Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video ni saya akan ulang kaji baliklah bab 3 matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Okey, untuk bab ni saya hanya masuk untuk video ni cikgu hanya masuk subtopik 3.1 simpanan dan pelaburan. Okey, di mana hasil pembelajarannya pelajar boleh membuat pengiraan yang melibatkan faedah mudah dan faedah kompaun bagi simpanan dan seterusnya menerangkan kesan perubahan tempoh kadar faedah atau pulangan dan kekerapan pengkompaunan terhadap nilai masa hadapan simpanan. Okey. So hari ni dekat video ni cikgu akan terangkanlah cara untuk buat pengiraan sahaja. Okey. Okey. Untuk teruskan, okey, kita tengok dulu faedah mudah dan faedah kompaun bagi simpanan. Okey, dia ada dua. Okey, faedah simpanan dia ada dua kategori, faedah mudah dengan faedah kompaun. Okey, kita kenal dulu faedah mudah tu apa. Faedah mudah ni adalah ganjaran yang diberikan kepada penyimpan iaitu kita mengikut suatu kadar tertentu ke atas jumlah wang simpanan. Okey, untuk suatu tempoh masa dalam tahun yang tertentu. Okey? Okey. Faedah mudah dikira berdasarkan prinsipal kadar faedah yang ditawarkan oleh bank dan tempoh masa simpanan. Okey. Dekat sini ada rumus untuk kita kira untuk kita guna kalau kita nak kira faedah mudah. Okey, rumusnya adalah I sama dengan PRT di mana I adalah faedah, P adalah prinsipal. Okey, prinsipal ni apa? Prinsipal ni simpanan wang asal. Okey. R adalah kadar. Okey, sekiranya soalan tu dia suruh kita cari faedah kan, dia akan bagi kita kadar dalam bentuk peratus. Jadi kita kena bahagikan dengan 100 supaya kita dapat dalam perpuluhan lah. Okey. Kemudian T adalah masa dalam tahun. Okey, sekiranya soalan tu dia bagi kita masa dalam bulan. Jadi kita kena tukarkan unit dia kepada tahun. Macam mana nak tukar? Kita bahagikan dengan 12 sebab 1 tahun sama dengan 12 bulan. Alright. Okay, kita tengok pada contoh yang pertama ni. Okey, contoh pertama ni. Okey, kejap cikgu ambil pen. Right. Contoh pertama ni dia suruh kita kira faedah mudah bagi setiap jumlah simpanan yang berikut. Okey, dekat sini dia bagi kotak, dia ada bagi kotak pertama prinsipal iaitu jumlah simpanan wang asal. Okey, ni kadar faedah mudah. Yang ni adalah yang ketiga, kotak ketiga ni adalah tempoh masa. Alright, kita buat yang A dulu. Okey, A. Kita tulis dulu formula untuk faedah mudah. Faedah mudah formula dia adalah I sama dengan PRT. Okey, kita dah ada, ni adalah P Ni adalah P, tak nampak rasanya. Sekejap Alright. Ni adalah P, kadar faedah mudah adalah R, tempoh masa adalah T. Okey. So, dekat sini kita boleh dapatkan faedah mudah dia. P adalah 20,000. Okey, masukkan saja dalam formula 20,000. Okey, kadar faedah mudah ni dia bagi dalam peratus. Kita kena bahagikan dengan 100 supaya kita dapat dalam bentuk perpuluhan. So, 5 bahagikan dengan 100. Okey. Tempoh masa dia bagi 12 bulan. Tapi kalau kita nak kira faedah mudah kena dalam tahun. So kita kena tukarlah 12 bulan bahagikan dengan 12. Alright, awak kira nanti awak akan dapat RM faedah mudah dia adalah RM 1000. Okay, alright. So ni adalah jawapan dia. Okay, alright. So kita tengok yang B pula. B, kita nak kira faedah mudah. I sama dengan PRT. Okey. P dia adalah 30,000.
kaedah kadar dia adalah 600, kita kena tukarlah dalam perpuluhan, kena bahagikan dengan 100. Alright. Tempoh masa dia dalam tahun. Okey, dah ada dalam tahun kan, jadi tak perlulah pertukaran apa-apa. So 2. Jadi nilai yang awak akan dapat nanti, tekan kalkulator, awak akan dapat 3,600. Alright. Ini adalah kadar faedah mudah untuk soalan B. Okey, untuk soalan C pula. PRT. Alright. Prinsipal dia, P dia adalah 15,000. Darabkan dengan kadar dia, kena bahagikan dengan 100. Okay, tempoh masa dia 6 bulan. Kita kena tukar kepada tahun. So 6 bahagi 12. Kita akan dapat RM 6 bahagi 12 1/2. So, kita akan dapat faedah mudah untuk C adalah RM300. 300. Alright. Okay. Sudah selesai untuk contoh 1. Okay. Kita tengok pada contoh kedua pula. Alright. Contoh kedua dia bagi soalan macam ni. Encik Syam menyimpan sebanyak 5,000 di sebuah bank dengan kadar faedah mudah 4% setahun. Okay, dia suruh kita hitung jumlah faedah yang diterima oleh Encik Syam bagi tempoh simpanan selama 5 tahun. Yang B pula, jumlah simpanan Encik Syam pada akhir tahun ke-5. Okey, kejap. Jadi, alright. Okey. First kali apa yang kita kena buat, kita keluarkan dulu dia punya clue-clue yang dia dah bagi. Kita keluarkan dulu clue-clue yang dia dah bagi. Dekat sini dia kata dia simpan sebanyak 5,000. Okey, maksudnya 5,000 ini adalah, tak nampak. Okey, warna putih. Okey, ni 5,000. 5,000 ni adalah prinsipal dia. Okey, simpanan wang asal. Okey, dengan kadar faedah mudah 4%. 4% ni adalah R. Okey, so soalan pertama dia nak jumlah faedah yang diterima oleh Encik Syam bagi tempoh simpanan selama 5 tahun. 5 tahun ni adalah T. So kita boleh cari faedah, jumlah faedah dia dulu. A sama dengan jumlah faedah, kan? Formula dia adalah I sama dengan PRT. Okey, masukkan sahaja dalam formula dia 5,000. R dia adalah 4 bahagi 100. Okey, jangan lupa bahagi 100. 5 tahun T dia dah ada dalam tahun, tak perlu tukarlah. Darabkan dengan 5. So kita akan dapat dia punya faedah dia adalah RM 1,000. Okey. Okey, ni dia nak jumlah faedah. Bila jumlah faedah, awak buat je guna formula yang biasa ni. Okey, untuk B pula. Dia nak jumlah simpanan. Okey, jumlah faedah dengan jumlah simpanan tak sama. Macam mana kita nak tahu jumlah simpanan? Okey, kita tahu dekat sini. Alright, nak tahu jumlah simpanan. Jumlah simpanan pada akhir tahun ke-5. Okey, dia nak tahu jumlah simpanan Encik Syam pada akhir tahun ke-5. Okey, macam mana? Okey, ni adalah simpanan wang asal dia yang 5,000. Okey, ini adalah jumlah faedah dia. Okey, macam mana nak dapatkan jumlah simpanan? Prinsipal tambahkan dengan jumlah faedah. Okey, awak akan dapat ni, prinsipal dia adalah 5,000 tambahkan dengan 1,000. Okey, cikgu buat kurungan ni depan RM. Okey, so kita akan dapat RM
6,000. Okey, jadi jawapan dia 6,000. 6,000 ini adalah jumlah simpanan pada akhir tahun kelima Encik Syam. Okey, settle. Alright, contoh 2 ni sudah settle, sudah siap. Okey, kita gerak pada faedah compound pula. Okey. Okey. Untuk faedah compound, faedah yang dikira berdasarkan prinsipal asal dan jumlah faedah yang terkumpul daripada tempoh penyimpanan sebelumnya. Okey, macam mana kita nak kira faedah compound ni? Kita ada rumus dia. Okey, rumus dia MV, yang ni MV sama dengan P dalam kurungan 1 tambah R per N dan tutup kurungan kuasa NT. Okey. Apa itu MV, apa itu P, R, N, T. Okey. MV ni adalah nilai matang. Okey. P adalah prinsipal. Okey, MV ni nilai matang di mana jumlah prinsipal dan faedah atau jumlah simpanan terkumpul. Okey. P adalah prinsipal. Prinsipal ni simpanan wang asal lah. Okey, kadar ni diberi dalam peratus, perlu dibahagi dengan 100. Okey, N ni adalah bilangan kali kaedah di compound setahun. Okey, berapa kali kaedah tu di compound setahun. Okey, N tu. Alright, T ni adalah tempoh masa dalam tahun. Okey, sekiranya diberi dalam bulan, kena bahagikan dengan 12. Okey, faedah compound ni boleh kita cari guna nilai matang tolakkan dengan prinsipal. MV tolak P. Right, ni pun awak kena ingat lah. Okey, kita boleh cari macam ni, nak dapatkan nilai apa? Dia punya faedah compound. Lagi satu macam ni, nilai matang tolakkan dengan prinsipal. Right, kita tengok dulu contoh yang ketiga ni. Okey, jap. Okey. Alright, untuk contoh ketiga ni dia kata encikku menyimpan RM6,000 di sebuah bank dengan kadar faedah 5% setahun. Faedah itu dikompaundkan setahun sekali. Disuruh kita hitung jumlah faedah yang diperoleh selepas 3 tahun. Okey, keluarkan dulu clue-clue dia. Okey, keluarkan dulu clue dia. Cikgu. Alright, dia kata simpan RM6,000 di sebuah bank. Maksudnya P dia adalah RM 6,000 dengan kadar faedah 5% setahun. So R dia, kadar dia 5%. Alright, faedah itu dikompaundkan setahun sekali. Maksudnya N dia adalah, N tadi kita tahu bilangan kali, berapa kali kaedah dikompaund setahun. Okey, dia kata kat sini dikompaund setahun sekali, means satulah. Okey, setahun sekali, satu sekali je. Okey, lepas tu dia suruh kita hitung jumlah faedah yang diperoleh selepas 3 tahun. Maksudnya T dia 3. Okey, kita dah ada P, R, N, T. Kita boleh kira lah dia punya jumlah simpanan dia dulu. Okey, kita boleh kira jumlah simpanan. Okey. MV sama dengan P 1 tambah R bahagi N. NT. Betul tak? R bahagi N, NT. Alright. Okey, masukkan saja dalam formula ni. P sama dengan 6,000. 1 tambah R kita tahu, tukarkan terus dalam ni. R tu kena bahagikan dengan 100. 5 bahagi 100. Dapat 0.05. 0.05 bahagikan dengan N1. N kita tahu 1. Tambahkan N darabkan dengan T. T adalah 3, darab 3. Alright. So, kita akan dapat, tekan kalkulator, awak akan dapat RM, okay, 6,000, 1 tambah 0.05, power 3.
Okey, awak akan dapat RM6,945.75. Okey, ini adalah awak punya jumlah simpanan lah dulu. Okey, kita tengok kat sini. Dia kata nak dapatkan jumlah faedah compound dekat sini. Ini adalah nilai matang tau. MV ni adalah nilai matang, dia bukan faedah compound. Nak dapatkan faedah compound, kita buat nilai matang tolak prinsipal. Okey? Okay, so nak dapatkan jumlah faedah ni, faedah compound ni, MV tolak prinsipal. MV kita dah ada, RM 6945.75. Prinsipal adalah 6000. RM 6000. Okey, kita akan dapat jumlah faedah dia adalah RM 945.75. Okey, ini adalah jumlah faedah dia. Okey, MV ni adalah nilai matang. Okey, bukannya jumlah faedah nilai matang. Nak dapatkan faedah compound, ni formula dia. Okey, ni faedah compound. Alright. Okey, faedah compound MV tolak P. Maksudnya yang awak dah kira ni tolakkan dengan prinsipal wang simpanan wang asal dia. Lepas tu nanti awak akan dapat jumlah faedah dia. Alright. Okey. Cuba kita tengok contoh yang keempat ni pula. Alright. Contoh keempat dia kata Cik Nina menyimpan RM15,000 dalam akaun simpanan dengan kadar faedah 5% setahun dan perkompaunan setiap 6 bulan. Okey, berapakah jumlah wang simpanan Cik Nina selepas genap 4 tahun? Okey, keluarkan clue dia dulu. Okey, keluarkan clue. P dia nilai simpanan wang asal dia RM15,000. RM15,000. Okey, kadar faedah dia, R dia lah, rate dia 5%. 5%. Okey. 5%. Okey. Kemudian dan perkompaunan setiap 6 bulan. Okey, macam mana kita nak tahu dia punya N dia? N dia kata perkompaunan setiap 6 bulan. 1 tahun ada 12 bulan. So, kita buatlah macam ni. 12 bahagi 6. Kita akan dapat okay, 12 bahagi 6. Maksudnya nilai, tengok kalau dekat sini apa sebutan dia? Okey. N tu dia kata bilangan kali kaedah di compound. Maksudnya untuk contoh 4 ni bilangan dia compound adalah sebanyak 2 kali. Okey, dalam setahun. Alright. So, berapakah jumlah wang simpanan Cik Nina selepas genap 4 tahun? So, T dia adalah 4. Okey, dia kata berapakah jumlah wang simpanan? Okey, maksudnya dia nak nilai matang tu lah. So, awak masukkan sahaja MV sama dengan P 1 plus R bahagi N. NT. Alright. P adalah 15,000. 1 tambah R. Okey, tukar terus, bahagikan 5 bahagi 100 dapat 0.05. 0.05. N dia 2. N dia 2. 2 darabkan dengan T. T dia 4. Okey, tekan kalkulator. Tekan kalkulator, awak akan dapat RM 18,276.04 sen. Alright. So, ini adalah jumlah wang simpanan Cik Nina selepas genap 4 tahun. Okey? Ini cara dia. Okey? Bila soalan tu cakap berapakah jumlah wang simpanan, so awak guna sahaja formula nilai matang ni. Nak cari nilai matang. Okey? Sama maksud dia. Kalau dia kata berapakah jumlah faedah,
awak kena nilai matang tolakkan dengan prinsipal, baru awak akan dapat jumlah faedah. Okey. Kita tengok contoh yang kelima ni. Contoh kelima ni, Encik Lee menyimpan 10,000 dalam akaun simpanan dengan kadar, dengan kadar 6% setahun. Faedah itu dikompaun 3 bulan sekali. Hitung A jumlah wang simpanan Encik Lee selepas 3 tahun, kemudian dia nak jumlah faedah kompaun yang diperoleh. Okey, so kita macam biasa keluarkan dulu dia punya keyword dulu. P adalah RM 1,000. Okey, R adalah 6% ataupun tukar terus 6%, 6 bahagi 100 dapat 0.06. Okey, faedah itu dikompaun 3 bulan sekali. Okey, 1 tahun ada 12 bulan. So 12 bahagi 3 sama dengan 12 bahagi 3 sama dengan 4 kali. Okey, 4 kali. Maksudnya dia faedah itu dikompaun sebanyak 4 kali lah. Alright. So lepas tu dia nak jumlah wang simpanan selepas 3 tahun. T dia 3. Alright, bila kata jumlah wang simpanan, maksudnya awak kena guna formula ni lah, MV. Nak dapatkan nilai dia. So masukkan sahaja P gabungan 1 tambah R over N, NT. Okey, ni adalah 1,000. 1 tambah 0.06 N, 4. Yang ni 4 darab 3. Okey, tekan kalkulator 1,000. 1 tambah 0.06 per 4 power of 4 darab 3. 4 darab 3. Okey, awak akan dapat nilai dia adalah mana ni? RM 1,11956. Okey, RM11,956.18. Alright, ini adalah untuk A. Ini adalah jumlah wang simpanan Encik Lee selepas 3 tahun. Okey, untuk cari jumlah faedah kompaun, macam mana? B. Kita tahu ni nak dapatkan jumlah faedah sama dengan nilai matang tolakkan dengan prinsipal. Prinsipal. Okey. So nilai matang kita RM 11,956.18. Tolakkan dengan simpanan wang asal adalah 10,000. Okey. Nanti awak akan dapat 1,956.18 sen. Okay, lupa nak tulis RM kat sini kejap Oops. Okay. Kat sini ada RM Okay. Okay, so ini adalah jawapan nombor 2. Ini adalah jawapan yang A. Ni jawapan A, ni jawapan B. Okay. Alright. Settle untuk contoh 5. Okay. Kita dah bincang tentang macam mana nak buat pengiraan faedah compound, faedah compound dengan faedah mudah. So sekarang ni kita nak masuk yang ni lah, yang kesan perubahan tempoh simpanan, kadar faedah dan kekerapan perkompaunan terhadap nilai masa hadapan simpanan. Okey, kita tengok nilai masa hadapan simpanan atau jumlah pulangan adalah dipengaruhi oleh faktor berikut. Kita tengok dekat A ni, semakin lama tempoh simpanan, semakin tinggi pulangannya. Okey, semakin tinggi kadar faedah, semakin tinggi pulangannya. Okey, semakin kerap perkompaunan faedah. Ni maksudnya semakin banyaklah dia buat compound banyak kali kan, semakin tinggi pulangannya.
Okey. Ini awak boleh baca yang ni. Okey, cikgu tunjuk macam mana ni buktikan betul ke tempoh simpanan dia semakin lama dia punya pulangannya semakin tinggi. Kita tengok. Okey. Jap. Okey. Contoh 6. Tentukan kesan bagi faedah mudah akibat perubahan tempoh simpanan. Okey, Cik Najma telah menyimpan dalam sebuah bank sebanyak 2,500 dengan kadar faedah sebanyak 2.5% setahun. Hitung faedah mudah yang diperoleh Cik Najma selepas simpanannya mencecah. Yang A ni 3 tahun, B 7 tahun. Okey, so kita buat yang A dulu. Kita keluarkan dulu keyword. Kita keluarkan dulu keyword dia. Oops. Okey, keluarkan keyword dulu. P dia adalah P dia RM 2,500. Okey, R dia adalah 2.5%. Tukar kepada bahagikan dengan 100. 2.5 bahagi 100. 0.025. Okey, kemudian dia kata kat sini T dia 3 tahun. Okey, ini dia kata ni kan faedah mudah. So kita gunalah formula I sama dengan P R T. Okey, masukkan sahaja. Ni 2,500. Okey, masukkan sahaja. 2,500 darabkan dengan R dia 0.025. T dia 3. Tekan kalkulator. 2,500 0.025 3. Awak akan dapat RM 187.5. Okey, ini untuk A. Untuk B pula, B I sama dengan PRT. Okey, P dia sama 2,500, R dia sama 0.025, T dia 7 tahun. Tekan kalkulator, tukar 7 tahun. Okey, so RM, awak akan dapat RM RM437.50. Okey, bincangkan kesannya. Okey, awak tengok. Okey. Okey. Okey, semakin tinggi dia punya tempoh simpanan dia. Tengok dia simpan 3 tahun, harga dia RM187.50. Dia simpan 7 tahun, dia punya faedah mudah dia RM437.50. So, meningkat kan? Jadi, betul lah yang ni. Semakin lama tempoh simpanan, semakin tinggi pulangannya. Okey. Alright, tu contoh yang ke-6. Kita tengok contoh yang ke-7. Okey, contoh yang ke-7 ni. Tentukan kesan bagi faedah mudah akibat kekerapan perkompaunan. Okey, kita tengok Cik Mina menyimpan 10,000 dalam akaun simpanan di sebuah bank untuk tempoh 2 tahun dengan kadar faedah kompaun 5% setahun. Hitung jumlah wang simpanan Cik Mina jika faedah di kompaun. A 6 bulan sekali, B 3 bulan sekali. Okey. Sekejap Oops. Keep. Okey, soalan last ni. Okey, kita keluarkan macam biasa, keluarkan dulu clue dia. Okey, kat sini Cik Mina menyimpan. So, dia punya tu adalah RM 1,000. Okey, untuk tempoh 2 tahun. Okey, dia punya T 2 tahun, 2 lah. Okey, kemudian faedah compound dengan kadar dia, R dia adalah 5%. Tukar terus, bahagikan dengan 100 terus, dapat 0.05. Okey, dia suruh kita hitung jumlah wang simpanan. Maksudnya nilai matang.
Okey. Okey, ini adalah 6 bulan sekali N dia. Okey, ini adalah perkompaunan kan. N dia adalah 12 bahagikan dengan 6. 12 bagi 6, 2. Okey, so kita kira dulu. A, MV sama dengan P 1 tambah R bagi N. NT. Okey, P adalah 1000. Masukkan nilai 1 tambah R. R 0.05. Bahagikan dengan N, 2. 2 darabkan dengan T. T dia 2. Okey, so awak akan dapat, tekan kalkulator nanti, awak akan dapat RM 11,038, okey, RM11,038 13 sen. 13 sen. Okey, ini untuk A. Okey. Alright, untuk B pula. B, kita buat sini. Okey, MV sama dengan P 1 tambah R bagi N. NT. P dia adalah 1000, samalah. 1000. 1000. Okey, 1 tambah, oops. 1 tambah R dia sama 0.05, N ni yang berubah. Okey, N dia untuk B ni kita tahu 12 bahagi 3 sama dengan 4. So bahagikanlah dengan 4. N dekat sini 4. Darabkan dengan T. T dia sama untuk 2 tahun. Okey, awak kira-kira awak akan dapat RM RM11,044.86. Okey, kita tengok. Kalau dia buat, dia compound 6 bulan sekali, maksudnya 2 kali je, okay, dia dapat RM11,038.13. Kalau dia compound sebanyak 3 bulan sekali, iaitu sebanyak 4 kali lah. Dia compound 4 kali dalam masa setahun, dia akan dapat pulangannya RM11,044.86. So, terbuktilah apabila kesan dia apabila kekerapan pengkompaunan banyak pula pengkompaunan okey bertambah, okey, jumlah wang simpanan, jumlah wang simpanan Cik Mina juga bertambah. Okey. Alright. Okey. Jadi untuk video ni cikgu dah terangkan cara untuk buat pengiraan faedah mudah, faedah compound dengan kesan ni kesan perubahan tempoh simpanan kadar faedah dan kekerapan pengkompaunan terhadap nilai masa hadapan simpanan. Okey, awak boleh tengok video ni, study, gunakan soalan-soalan cikgu. Okey, itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.